Di tahun baru ini, insya-Allah kita berazam. InsyaAllah saya berazam. Azam saya apa tuan-tuan? Azam saya tahun baru ini adalah untuk lebih lagi meningkatkan lagi usaha saya bagi memastikan bahawa kerajaan kita ini akan terus terbela daripada sebarang anasir-anasir dan ancaman-ancaman yang akan merosakkan negara kita, insya-Allah. Saya dah melakukan perkara aktiviti ini, benda live ini sejak daripada 2019 masuk 2020, 2021, PKP, PKPD, PKP, benda semualah. Kan masuk lagi tahun 2022, pilihan raya masuk 2023, ada lagi PRK masuk sekarang ini tahun 2024. InsyaAllah, selagi ada daya, selagi ada kesihatan, selagi ada kudrat, selagi ada tuan-tuan dan puan-puan yang terus support saya, insyaAllah kita akan meneruskan live kita, insyaAllah. Dan juga apa orang kata, video-video kita yang lain. Bagi saya mudah tuan-tuan. Ada orang tengok ke, tak ada orang tengok ke, yang penting bagi saya adalah saya dah melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya. Itu yang paling penting, insyaAllah. Ben Faizal kata terima kasih Iswadi atas azam tuan untuk terus mempertahankan kerajaan YDPA. Alright, LTL from Singapura, Muhammad Syabudin, insyaAllah. Suara saya okey ke? Suara saya okey ke? Sepenuh 2024 ramai-ramai berkubah dalam kolah suci. Kan, kolah suci tu yang mandi pakai tak payah pakai apa-apa deh. Okay, thank you. Alright. Dari Melaka, terima kasih Zainab Muhammad. Oi, Zainab. Okay, ni Zainab yang bukan kawan saya, Zainab juga. Terima kasih juga. InsyaAllah suara clear. Terima kasih. Walaon ada. Okay. Terbaik walaon. Terima kasih tuan-tuan. Saya awal sikit live malam ni sebab saya tahu mungkin ada yang nak buat sambutan tahun baru ke. Walaupun negara kita mengatakan demi solidariti terhadap orang kata Palestin, apa yang berlaku di Palestin dan juga banjir, kita tidak akan mengadakan sambutan besar-besaran. Namun mungkin ada yang nak buat ialah private function ke apa ke, kita tak tahulah. Atau saja nak tengok bunga api yang akan, saya tak tahu ada ke tidak bunga api. So saya buat awal sikit pada malam inilah, insyaAllah. Dan insyaAllah kita, tuan-tuan dan puan-puan, Happy New Year juga saya ucapkan. InsyaAllah sebelum saya takut saya terlupa nanti nak ucapkan, InsyaAllah saya ucapkan selamat tahun baru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di mana saja anda berada. Dan insyaAllah kita doakan yang telah pergi, kita doakan yang baik-baik. Semoga mereka, roh mereka yang Islam ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Yang orang kata apa, yang keluarga mereka tabah dan sebagainya. Yang masih ada, insyaAllah kita doakan kesejahteraan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini. Okey, malam ini insyaAllah PAS tuduh Dubai mainan Jcom. Benarkah PAS tidak tahu langkah Dubai ini? Kalau tak tahu, kenapa tiba-tiba bersatu bagi komen? Kepung kedutaan US ada di kalangan ahli parlimen yang sekarang ini 31 hari bulan Disember mengambil inisiatif mengepung kedutaan US. Cikgu Bat disaman oleh Wahab dan juga Prof Agus. Tunggu jawapan balas daripada Cikgu Bat. Sekarang ini, adakah Cikgu Bat akan tergolek dok? Itu yang kita akan lihat nanti. Baik, sebelum itu, Agong Permaisuri zahir ucapan tahun baru 2024. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah melahirkan ucapan selamat tahun baru 2024 serta mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat dan negara. Melalui poster yang dimuat naik di Facebook Istana Negara hari ini, Seri Paduka Baginda turut mendoakan perpaduan dan keharmonian negara terus berkekalan. Semoga rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Semoga juga dikurniakan keaifan, perpaduan keharmonian yang berkekalan. Titah Seri Paduka Baginda. Kita berharap juga tuan-tuan dan puan-puan bahawa insyaAllah apa yang kita bawa pada hari ini sebagaimana titah yang di-Pertuan Agong tadi, bahawa kita membawa keharmonian juga di dalam negara kita, perpaduan di dalam negara kita tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Namun begitu satu kajian yang dibuat oleh satu agensi, saya tak nak sebut agensi manalah, mengatakan bahawa antara kelebihan PN terutama PAS adalah mereka pandai menunggang isu.
So apa yang berlaku apabila sesuatu bersentuhan sama ada directly secara langsung atau tidak langsung tentang agama, mereka akan pusing dan putar sehingga benda itu menjadi sesuatu yang mengelirukan umat Islam. Dan saya nampak antara sebab kenapa perkara itu berlaku, salah satunya bukan kekurangan penerangan sebenarnya, tetapi kekurangan umat Islam kita sendiri dalam memahami benda paling asas dalam agama kita sendiri. Kan, benda yang paling asas dalam agama sendiri kita sendiri, sehingga kita rasa macam apa yang dikatakan itu seolah-olah ada asasnya, padahal benda itu tak ada asasnya. Kalau kita ada sedikit ilmu dan kita belajar, benda itu sebenarnya tak betul apa yang dia cakap, tetapi kerana ada di antara kita ni kurang ilmu dan kita keliru, jadi menyebabkan kita jadi sedemikian. Nanti saya akan ulas mengenai perkara ini, dan kita akan lihat. Tapi sebelum itu, ini muka Tian Chua. Dua menteri dijadual hadiri program kepung kedutaan AS. Sekretariat Solidariti Palestin SSP menyasarkan 1,000 peserta menghadiri hari terakhir kempen kepung kedutaan AS hari ini setelah berlangsung selama 6 hari lalu. Menurut poster SSP, himpunan mereka akan bermula dari jam 8 di kawasan parkir MAPS di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, terletak kira-kira 200 meter dari bangunan kedutaan terbabit. Berdasarkan poster yang sama, beberapa nama besar dijadual membuat penampilan termasuk Presiden Amanah dan juga Menteri Pertanian iaitu Muhammad Sabu, Naib Presiden PKR dan Menteri Sumber Asli Nik Nazmi Nik Ahmad. Tidak ketinggalan Timbalan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia S. Arud Shelvan, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Pusat DAP Syekh Muhammad Baghrib Ali, Setiausaha Agong Muda Amir Hadi dan juga Pengurusi Bersih Ambiga Srinivasan. Jurucakap SSP Tian Chua memberitahu Malaysia kini pihaknya menganggap demonstrasi 6 hari itu sebagai satu kejayaan yang memberansangkan dan mencerminkan nasib rakyat Palestin. Kami bertegas mendirikan kemah kerana menggambarkan keadaan hidup penduduk Gaza. Tetapi pada masa sama kami memberitahu bahawa pengalaman ini adalah jauh lebih ringan berbanding apa yang dialami oleh rakyat di Palestin. Di sini paling teruk kita dapat adalah basah akibat hujan, tetapi tak ada bom dan peluru yang melayang dari langit. Tiada siapa yang mempertaruhkan nyawa mereka. Pengalaman ini penting untuk dilalui. Tian juga mengakui mungkin wujud beberapa kelemahan dalam kempen tersebut ekoran. Dia diadakan pada musim cuti selain kekangan hujan. Namun, menganggap ia adalah satu pengalaman yang baik buat mereka. Saya mengambil masa beberapa jam terakhir untuk menggesa sesiapa saja menyertai kiraan detik tahun baru kami. Lupakan seketika membeli belah dan muzik, konsert apa saja. Mari kita luangkan sedikit masa untuk menginsafi penderitaan rakyat Palestin. SSP terdiri daripada 35 pertubuhan sivil, 15 kumpulan pelajar dan 13 parti politik. Gerakan itu dijalankan sebagai reaksi kepada veto AS ke atas pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang mendesak gejatan senjata dilaksanakan di Gaza ketika wilayah Palestin itu terus diserang Israel. Penunjuk perasaan memasang beberapa kemah di tepi Jalan Tun Razak di bawah jejantas bertentangan dengan berkampung di situ sepanjang kepungan berkenaan. Seorang daripada penunjuk perasaan terbabit, Maithrar berkata pada mulanya dia merancang untuk hadir di situ selama 1 hari saja, namun menukar fikiran setelah menyaksikan sokongan besar terhadap gerakan berkenaan. Justru kata ahli perniagaan dari Tanjung Malim Perak itu, dia pulang seketika pada hari kedua untuk mengemas pakaian sebelum kembali ke Kuala Lumpur menyertai yang lain berkemah di situ. Saya orang Tamil dan isu ini dekat dengan saya kerana situasi yang sama berlaku di Sri Lanka. Tamilelam telah dihapuskan dan bom dipekalkan oleh Israel. Apa yang berlaku kepada rakyat Palestin bukan soal kaum atau agama, tetapi hak asasi manusia. Kisah ini, tuan-tuan, adalah kisah benar, peristiwa yang berlaku, dan tanpa mengira bangsa, agama, kaum, mereka sekarang ini bersolidariti mengepung kedutaan Amerika Syarikat, solidariti terhadap veto yang dibuat oleh Amerika Syarikat terhadap desakan supaya berlaku gencatan senjata di Palestin. Tetapi Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto. Dia ada 5 negara yang ada kuasa veto. Kalau tak salah saya, China, Rusia, Amerika, France dan juga UK. Kalau tak silap saya, ada 5 negara yang ada kuasa veto dan mereka menggunakan kuasa veto mereka. Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto mereka untuk mula-mula ni macam ni. PBB telah meluluskan satu resolusi supaya Israel mengadakan gencatan senjata. Tidak boleh berlaku peperangan kerana bantuan nak dihantar masuk ke dalam Gaza. Israel sekarang ini mengepung Gaza dan bantuan tak boleh masuk.
Gencatan senjata perlu diadakan untuk menghantar bantuan ke dalam Gaza, terutama bantuan makanan, bantuan perubatan dan apa-apa saja keperluan. Gencatan senjata ini telah diluluskan, usul tersebut telah diluluskan. Tetapi Amerika Syarikat telah menggunakan kuasa veto mereka, mengatakan tak, tarik balik gencatan senjata, biarkan mereka dikepung. This is what happening right now. Tapi bagi saya tuan-tuan, di US sekarang ini saya tengok, bila saya tengok gerakan the left, gerakan liberal di US yang semakin prominent sekarang ini, gerakan yang menggunakan pronoun dan sebagainya semakin prominent. Bagi saya nampak US dia akan runtuh. Tamadun US itu akan runtuh bukan sebab peperangan. Tamadun US itu akan runtuh disebabkan oleh jatuhnya moral, jatuhnya kekuatan, jatuhnya jati diri penduduk Amerika itu sendiri. Saya predict ini tahun 2024. Dalam tempoh kurang 50 tahun. Kurang 50 tahun Amerika Syarikat akan berada dalam keadaan yang amat teruk. Dia akan hancur dengan sendiri sebagaimana yang pernah berlaku dengan Rom satu ketika dahulu. Kalau kita dengar cerita Rom kan, Rom terbakar Rom dibina dalam 100 tahun tetapi hancur dalam satu malam kerana kebakaran. Actually bukan kebakaran tu yang menghancurkan Rom. Pada waktu itu hedonisme. Apa orang kata, dia dah tak ada moral. Moral tu dah tak ada pada masyarakat Roman pada ketika itu. Segala-galanya bebas, segala-galanya boleh dilakukan. Mereka berada dalam keadaan yang terlalu tinggi, terlalu hebat. Sehingga akhirnya yang hancur adalah diri mereka sendiri. Menghancurkan adalah diri mereka sendiri. Saya kata sebelum ini, difficult times create great people. Great people creates good times. Good times create weak people. Weak people creates difficult time. So Amerika sudah berada di kemuncak dia. Dan dia sekarang ini membina masyarakat yang weak. Masyarakat yang lemah. Kita jangan jadi macam ni tuan-tuan. Kita kena faham. Fundamental kita masih ada agama. Fundamental kita masih ada moral kita. Mereka sudah tidak ada moral. Amerika sudah tidak berpaksi kepada moral. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Apakah bahasa kebangsaan bagi Amerika? Apa bahasa kebangsaan bagi mereka? Tuan-tuan akan kata, oh English, tak ada. Jawapannya tak ada. Amerika tak ada bahasa kebangsaan. Mereka sekarang ini tengah bergaduh di dalam moral mereka sendiri. Dan bila mereka tidak ada objektif moral, majoriti rakyat Amerika adalah atheist. Mereka tidak berpegang kepada mana-mana agama. Dan disebabkan oleh itu, mereka mengatakan disebabkan kita tidak ada objektif morality, so kita boleh buat apa yang kita nak buat lah. Suka hati kita lah. So morality mereka datang daripada apa yang mereka rasa. Mereka rasa A itu betul sekarang, minggu depan mereka boleh kata A itu salah. Mereka minggu depan kata B itu salah sekarang, minggu depan mereka boleh kata B itu betul. Itu bergantung kepada apa yang mereka rasa. It's how they feel. Dan masyarakat yang sebegini bukan masyarakat baru, tuan-tuan. Masyarakat sebegini bukan baru. Sejarah dan tamadun itu berulang. Cuma sama ada kita nak belajar atau tidak daripada sejarah dan tamadun itu satu persoalan. Sejarah dan tamadun itu berulang dan sama ada kita nak belajar atau tidak. Dia ada dua ekstrim. Satu ekstrim liberal yang mengatakan segala-galanya boleh. Satu lagi ekstrim adalah konservatif, di mana semuanya tak boleh. Semuanya terikat. Semuanya berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh tok guru, oleh apa orang kata rahib, dikatakan oleh tok sami, apa yang dikatakan oleh padri. Sejarah ini berulang. Peristiwa yang dikatakan oleh itu pernah berlaku pada zaman Renaissance di Barat. Sehingga kehancuran Barat. Sehingga Barat dianggap sebagai, pada waktu itu di zaman the golden times of Islam, Barat dikatakan sebagai the Dark Ages. The Dark Ages, zaman gelap. Kerana apa? Ekstremism. Konservatif tu terlalu ekstrim, on the right, far right. Sekarang ini, at the same time, berlaku juga dalam tamadun Barat, far left, terlalu liberal. Seperti berlaku di Athens, di Greek, di Rome. Dan kita tengok tamadun mereka hancur sekarang ini. So, both membawa kepada kehancuran.
So Islam membawa kepada apa tuan-tuan? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Islam membawa kepada apa? Allah menyebut di dalam Al-Quran bahawa kita hendaklah menjadi umat ummatan wasatiyah, menjadi umat yang pertengahan, tidak terlalu liberal dan tidak terlalu keras. Sebab itu Nabi bila dia menghantar sahabat dia untuk berdakwah, dia kata permudahkan, jangan menyusahkan. Rasulullah kata permudahkan, jangan menyusahkan, permudahkan, jangan menyusahkan. Saya tengok tuan-tuan, saya pergi ke satu negeri yang so-called negeri Islam ni lah. Kemudian saya tengok remaja tengah lepak. Masa tu saya bagi masa PRK hari itulah. Tengah remaja lelaki dan perempuan ni tengah lepak. Dekat open space, dia tengah duduk. Tiba-tiba datang 3 orang berpakaian biasa, tulis something. So saya terdengar perbualan mereka. Rupanya mereka ni daripada majlis, saya tak tahu majlis agama ke, majlis perbandaran ke, tetapi mereka nak menyaman remaja ini kerana berpeleseran. Kerana dia tanya, saya terdengar soalan dia kata, oh kamu ni adik-beradik ke, boyfriend girlfriend ni? Oh, kami kawan. Oh ni tak boleh ni. Oh ni satu kesalahan ni. Dia menulis sesuatu. Saya tengok, ush, kita dah jadi polis moral lah sekarang ni tu di negeri Islam tersebut tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, di negeri tersebut, kadar dadah, kadar anak luar nikah, kadar sumbang mahram, kadar orang kata penggunaan pil kuda, kan, dan juga benda-benda yang memabukkan amat tinggi kerana bersepadanan dengan Thailand. Tuan-tuan, di Thailand sekarang ini hisap ganja tu dah legal. Jadi ada mustahil tak mereka pergi ke sana hisap masuk balik Malaysia? Kan? Jadi dia ada kepincangan dekat situ. Dalam pada dia nak menunjukkan inilah Islam. Tapi sebenarnya benda itu tak pernah diajarkan oleh agama. Yang diajarkan oleh agama adalah memakan, meminum, menghisap benda yang memabukkan dan memudaratkan. Itu adalah haram. Tapi yang tu tak apa. In fact, saya ada tengok satu video ustaz ni kan. Siapa yang mengatakan rokok itu haram, maka dia adalah Wahabi. Saya kata, biar betik. Kan? Tiba-tiba jadi Wahabi, tuan-tuan. Padahal ni perbincangan ilmu. Tiba-tiba jadi Wahabi. Apa kena-mengena? Oh, siapa yang kata rokok itu tidak haram, maka dialah ahli sunnah wal jamaah. Siapa kata rokok itu haram, dia Wahabi. Kita jam. This is what happening right now. Ini yang membuatkan rakyat pening sebenarnya. Ini membuatkan rakyat pening. Dan membawa saya kepada poin saya yang ini. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda daripada gua atau the Seven Sleepers dalam naratif cerita Bible daripada cerita Kristian, beliau terus dikecam. Saya dah jelaskan, ramai ulama' dah menjelaskan, itu tak ada isu sebenarnya. Apa yang PMX itu sebut adalah salah satu pandangan daripada pandangan mufassirin. Bukan satu benda yang salah. Tetapi wacana baik harus diculang, bukan dicerca, bak kata PM. Perdana Menteri berkata suatu wacana yang baik harus dijulang dan bukan dicerta dengan kritikan melampau, khususnya melibatkan konteks Al-Quran yang kini semakin meluas dibahas di media sosial. Menurut catatan di aplikasi X, Anwar menyentuh mengenai satu majlis melibatkan penjawat awam yang kisah Ashabul Kahfi tersebut. Tapi yang menariknya tuan-tuan, bila perbincangan ini ada satu video, ada dua caption. Walaupun Ustaz Dr. Rozaimi ni dia ada kritik saya dahulu pasal saya kata baik tak payah bagi bantuan pada Kelantan dengan Terengganu masa kalah PRK itu kan. Dia ada kritik saya. Tak apa, itu kritikkan dia lah. Saya tak ada isu tentang benda tu. So dia compare dua. Masa Ustaz Azhari Idrus live 22,000 orang menonton. Masa Ustaz Rozaimi live hanya 800 ke 900 orang saja menonton. Tengok siapa yang benar. Tengok 22,000 orang live. Tengok hanya 800 menonton Rozaimi. Maka dengan itu Azhar Idrus Allah benar. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang tengok konsert Coldplay 70,000. 75,000 tengok konsert Coldplay. Azhar Idrus bawa 22,000. Adakah Coldplay itu benar berbanding Ustaz Azhar Idrus? So kita tengok
Daripada jumlah yang menonton itu sendiri pun, kita boleh nampak bagaimana pemikiran rakyat kita. Mereka sukar berbincang perkara dan juga berfikir tentang perkara yang kompleks. Kerana apa? Kerana sekian lama, rakyat kita disajikan dengan perkara yang mudah. Cerita kita, hiburan kita. Even ustaz berceramah pun lebih suka dengar ceramah lawak. Tuan-tuan, kalau nak dengar ceramah lawak, dengar antara lain Samsul Debat. Dia tak pernah claim dia ustaz. Nak dengar lawak, dengar Samsul Debat. Dia tak pernah claim dia ustaz. Cuma dia buat cerita lah. Adalah cerita dia. Bagi saya itu bukan hadis. Tapi tak apalah, dia cerita lawak. Tengoklah. Atau tengok Maharaja lawak. Tapi kalau kita nak belajar ilmu, bukan kata tak boleh lawak. Sekali-sekala gelak tak apa. Tetapi bila kita dengar soalan dan jawapan dia, kita macam, apa ni jawapan macam ni? Kan? Oh, kita gelak-gelak ni supaya kita menarik anak muda. Betul kita kata. Bagi saya level entry boleh lah ustaz. Dia kalau level pra nak belajar agama, dengarlah Ustaz Zaidrus. Tapi kalau tuan-tuan nak enhancekan ilmu, dengar ustaz-ustaz yang lain. Dengar perbahasan yang lebih tinggi ilmu dia. Berhenti. Jangan berhenti dekat Ustaz Zaidrus je. Ambil lebih daripada tu. Bukan sebab dia orang pas, tak. Bagi saya Ustaz Azhar Idrus, ada beberapa orang lagi, saya malah nak sebut nama lah. Mereka at entry level bolehlah. Kita nak, mana yang sebelum ini huha-huha tak belajar agama, bolehlah entry level. Tapi kalau tuan-tuan nak furtherkan, nak belajar tentang ikhtilaf, tuan-tuan nak belajar tentang muafiq, tuan-tuan nak belajar tentang perbezaan, perbandingan mazhab dan sebagainya, tentang dalil, itu bukan tempat yang kita nak pergi. Bukan ulama-ulama PAS juga. Bukan Ustaz Haji Adi, bukan juga itu. Lebih baik dulu arwah Tuan Guru Haji Nik Aziz. Itu pun beliau bercakap lebih umum, bercakap sifat umum. Kelas dia yang lebih advance. Tapi ceramah dia still umum. Kalau nak belajar, bagi saya. Lain daripada itu, tuan-tuan tengok ustaz-ustaz yang lain. Ustaz-ustaz hadis. Kalau tak minat, apa orang kata, Dr. Mazhar dan juga Rozaimi, ramai lagi. Antaranya daripada Kelantan, Maulana Asri. Maulana Asri ni, dia antara pakar hadis di Malaysia selain daripada Ustaz Rozaimi. Bagi saya, Maulana Asri ni lagi pakar hadis daripada Rozaimi. Dan Dr. Rozaimi pun mengakui perkara ini. Antara lain lah. Kalau nak belajar hadis, kalau nak belajar tentang, apa orang kata, tentang fiqh, bagi saya, kalau tak nak orang kata Wahabi, Syihabuddin, Ustaz Syihabuddin, Ustaz, ada beberapa ustaz, saya tak ingat nama dia orang. Itu antara yang bukan golongan Salafi ni. Seperti kalau ada Dr. Kamili, oh itu Salafi. Salman Ali, itu Salafi. Baik, kalau tak nak yang itu, pergi kepada Ustaz Wanji. Tak apalah, Ustaz Wanji dalam penjara sekarang. Ustaz Syahbuddin nama dia. Itu pun antara yang saya selalu dengar. Cuma sekarang dia banyak react lah daripada bagi poin-poin dia kan. Tapi tak apalah, itu cara dia. This is the level kalau kita nak pergi, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa macam, oh kita dengar Ustaz PAS je cukup interpretasi dia akhirnya pada satu acuan je, tuan-tuan. Segala surah dibaca, akhirnya dia kata, inilah ya, kena sokong PAS. Inilah dia, kena sokong PAS. Baca tafsir. Tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian bagi Allah, Tuhan alamin, seluruh alam. Alamin tu sendiri menunjukkan bahawa salah satunya adalah hendaklah kita membawa PAS. Dia akan kona kat situ. Ada satu video siapa yang mati di dalam mesyuarat PAS lebih baik daripada mati di dalam sujud sewaktu sembahyang. Allah. Lebih baik mati dalam mesyuarat PAS daripada mati di dalam sujud sewaktu sembahyang, tuan-tuan. Saya tak tahu pula masa Rasulullah SAW naik Isra' Mi'raj tu dapat apa orang kata wahyu untuk solat itu, dalam tu ada mesyuarat PAS. Saya tak tahu pula yang itu ada. Lama. Tak. This is macam ni, tuan-tuan. Apa sahaja benda dia orang ni, manusia ni mental. Manusia ni memang macam tu. Dia boleh ambil dan dia boleh pusingkan dan putarkan sehingga akhirnya nampak macam betul lah apa yang dia cakap tu. Yalah, kita berjuang di jalan Allah. Dia kata berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ni adalah mati syahid.
Dia kata, kita ni sedang berjuang lah ni. Bila kita berjuang, kita mesyuarat. Ni salah satu daripada perjuangan kita lah. Maka kalau berjuang itu kan itu lebih baik daripada solat pun. Maka perjuangan itu mati dalam mesyuarat ini lebih baik daripada kita mati sujud. Allah. Itu cara dia pusing. Tuan-tuan, saya tengok dokumentari tadi. Minta maaf lah saya bore sikit. Sebab saya nak bawa ke tahun baru ni, tuan-tuan. Kita tahun baru ni, kita kena ada pemikiran baru lah. Saya tengok satu dokumentari dekat Netflix tadi tau. Berkenaan dengan ajaran sesat. Di Korea, agama Kristian. Dia membawa ajaran agama Kristian. Dia kata, dia ucapkan. Dan semua kebanyakan pengikut dia, perempuan-perempuan muda daripada universiti-universiti. Lawa-lawa. Macam model daripada Korea, daripada luar negara yang follow dia. Akhirnya, dia gunakan kesempatan itu untuk sex kepada wanita-wanita ni. Mereka sexually assaulted by ketua ni. Dan dalam ceramah tersebut dia kata apa? Saya adalah Messiah. Sayalah the Christ. Sayalah Christ. Nabi Isa turun bercakap dengan saya, dia kata. You see, kalau kita fikir budak-budak tu bukan orang tua, dia budak muda, naif, pelajar universiti, takkan mereka boleh terpengaruh? Sebab itu tuan-tuan, orang kata apa, pandai dan intelligence tu dua benda yang berbeza. Bijak, bijaksana, dan juga pandai, dua benda yang berbeza. Just because kita pandai sekolah, belum tentu kita intelligent. So akhirnya, ada je apa orang kata, ajaran-ajaran sesat di dalam mana-mana agama sekalipun. Dalam mana-mana agama sekalipun untuk tujuan kepentingan peribadi mereka. Sebab itu tuan-tuan, Karl Marx pernah kata, masalah dengan agama ni apabila segala-galanya dibalut dengan agama, di situ dia dijadikan candu. Dia bukan Karl Marx tu menolak agama per se, dia tolak agama per se lah. Tetapi dia kata agama tu, masalahnya pada waktu zaman dia, orang membalut apa sahaja dengan agama, kemudian disuap ke mulut pengikut dia, dan orang percaya itulah agama. Padahal agama tak pernah ajar benda tu. Agama tak pernah ajar perkara tersebut. Tetapi mereka beranggapan itulah agama. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka malas untuk nak berfikir, nak mengkaji. Okey, malas satu hal. Kedua, mereka cari guru yang salah. Ada orang kata tidak berguru, berguru dengan belajar membaca kitab tanpa guru itu umpama belajar dengan syaitan. Bagi saya, belajar dengan guru yang salah pun umpama belajar dengan syaitan juga. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok ulama dahulu seperti Imam Bukhari, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sewaktu dengannya Maliki, mereka mempunyai lebih daripada satu guru. Mereka ada ramai guru. Kerana apa? Kerana mereka nak tengok. Bukan nak tengok kaji ilmu cikgu tu. Bila kita buka minda kita kepada banyak pemikiran, dan kita realize ada titik corak cara yang lain yang kita tak nampak. Rupanya ada pandangan lain. Oh, begini, begitu. Baru saya faham. Panjang juga aku cerita. Membawa saya kepada poin ini. PAS gesa ambil tindakan terhadap ngeh berkaitan isu 3R. PAS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen berwas kerana mengeluarkan kenyataan berkaitan isu 3R. Ini susulan cadangan pemimpin DAP itu agar orang bukan Islam menganggotai jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubal undang-undang Islam. Ini maksud saya. This is what I mean. Kita jadi tak kisahlah, tak kisah parti mana, PAS ke, geng-geng PKR ke, PH ke, sama je. Bila ada orang bercakap tentang isu agama, kita gunakan undang-undang, make sure ambil tindakan. Ya, mana yang melampau dalam agama, tu memang kita kena ambil tindakan undang-undang lah. Menghina agama, contohnya menggunakan bahasa-bahasa kesat, tu memang kena ambil tindakan. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan perbahasan dan perdebatan dan perbincangan, di sini nanti kita dah tutup pintu untuk kita nak menerangkan agama ini kepada orang lain. Kita gunakan undang-undang untuk menutup agama ini dengan orang lain. Dan akhirnya apa yang akan jadi pada kita? Semua agama, termasuk Islam, bukan Islam sebagainya, kita akan jadi agama dan bangsa yang berprasangka. Kita tak harmoni, tuan-tuan. Macam mana kita tak berprasangka kepada agama lain kalau kita tak faham agama dia? Sama juga macam mana orang lain tak berprasangka dengan kita kalau dia pun tak faham agama kita.
Bila kita cuba memahamkan orang dan memahami agama orang lain dan budaya orang lain, bukan kita nak suruh dia convert atau kita akan convert pada agama dia, bukan. Saya kaji dan tahu agama Kristian. Saya tahu agama Yahudi, saya tahu agama Hindu. Saya belajar tentang Buddha, Taoism, saya belajar tentang Confucianism. Saya belajar tentang agama sebab saya tertarik untuk mengkaji dengan pelbagai agama. Tujuan saya mengkaji ni bukan saya nak lawan agama tu, nak berdebat ni, bukan. Supaya saya memahami daripada sudut pandang mereka. Oh, mereka begini. Kenapa kuil itu dibina? Ini sebab dia. Kenapa kuil Sami memilih tempat tersebut? Supaya nanti kalau kita berinteraksi dengan mereka dan mereka tak nak pindah contohnya, kita faham kenapa. Supaya kita boleh turun berinteraksi, berbincang, cari jalan penyelesaian. Kalau isu dia, kalau kita tak faham, dia tak faham, itu yang jadi ketegangan kaum. Itu yang jadi ketegangan agama. Masing-masing tak faham. Kita pula bertanya, kita pula nak, dia kata takkan kau tak faham agama Islam? Tak, dia tak faham. Sama juga, takkan kita tak faham agama Kristian? Kita pun tak faham. Kita tak faham agama Kristian ni banyak denominasi. Dia ada banyak gereja. Dia ada banyak pegangan. Sama juga dia orang tak faham kita ni banyak mazhab. Kita ada banyak pegangan. Kita ada dua pandangan berbeza di antara salaf, di antara Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Mereka takkan faham benda ini. Mereka itu juga takkan faham tentang isu undang-undang Islam kalau kita tak cuba fahamkan kepada mereka. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam sendiri pun tak faham undang-undang Islam. Kalau saya tanya tuan-tuan, 3 asas jenayah Islam. Di dalam jenayah Islam ada 3 asas. Tuan-tuan ingat tak apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya rasa majoriti tak ingat. Kita ada hudud, kita ada qisas, kita ada satu lagi, takzir. So ini 3 elemen penting. 3 elemen penting dalam jenayah Islam. Itu baru jenayah Islam. Kita belum cerita bab-bab lain, pewarisan, kita ada bab muamalah, kita ada bab munakahat, pernikahan. Dia ada banyak elemen lain yang majoriti kita pun kita tak tahu. Tapi tak apalah, benda tak perlu kita tahu semua. Tetapi sekurang-kurangnya asas tu kita bagi tahu. Boundaries kita kat mana. Bagi saya lebih mudah sebenarnya kalau kita didik orang bukan Islam dan kita sebagai orang Islam dididik tentang ajaran agama lain supaya kita faham. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya orang Sarawak. Masa form 1, saya baca Al-Quran, sebelah saya baca Bible. Saya ingat lagi nama dia Andrew Jika. Andrew pula. Yalah Andrew lah. Dia sekarang kapten bawa kapal kereta tank. Frankie. Andrew pula. Frankie. Kapten Frankie dia sekarang. Nama dia Frankie. Dia bawa kereta tank dekat Melaka kot. Saya tak tahu. Dia kapten dah sekarang. Dia duduk sebelah saya. Duduk asrama. Dia baca Bible. Saya baca Al-Quran. Saya tengok Bible dia. Oh macam ni saya baca. Saya tengok dalam bahasa, masa tu bahasa Melayu kot. Saya tak ingat. Tuan-tuan, Islam lagi saya ni. Tapi bila interaksi macam tu di Semenanjung lah terutamanya, tak ada. Itu yang jadi isu tu. Bukan saya nak suruh tuan-tuan baca Bible, tak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan faham posisi mereka dan penting sekali mereka faham posisi kita. Make yourself understood and try to understand. Pastikan mereka memahami kita dan kita memahami mereka juga. Sebab itu saya setuju dengan kenyataan ini daripada Dr. Satya Prakash ni. JK Harmoni, Jawatankuasa Harmoni perlu kerap mesyuarat bincang isu antara agama. Timbalan Setiausaha Anggung PKR, Dr. Satya Prakash Nadarajan mencadangkan Jawatankuasa Keharmonian Penganut Agama mengadakan mesyuarat lebih kerap. Katanya buat masa ini jawatankuasa itu tidak begitu aktif dan perlu diperkasakan sehingga menjadi badan penting bagi membincangkan isu-isu berkaitan antara agama. Saya faham, ia satu isu yang kompleks dan sensitif. Setiap agama memiliki pandangan berbeza dalam isu-isu melibatkan agama masing-masing. Tetapi dengan memberi Jawatankuasa Harmoni peranan utama dalam isu seperti ini, saya harap kebimbangan umat Islam, semua rakyat Malaysia diambil kira tanpa mengira kepercayaan mereka, katanya kepada Malaysia kini. Baik, saya ceritalah. Kenapa masalah JK Jawatankuasa Keharmonian ini ataupun perbincangan di antara agama ini menjadi masalah, menjadi satu benda yang tak berjaya, tuan-tuan. Dia yang pertama ialah
apabila ada pihak mengatakan tak perlu mengadakan sebab ini agenda liberal nak menyamakan pluralisme, nak menyamakan sebuah agama. Itu satu grup. Bagi saya grup bangang macam ni memang kita wajar campak je ke laut. Sebab dia orang sendiri pun tak faham agama lain dan tak cuba memahamkan orang dengan agama Islam, and yet dia suruh orang bukan Islam faham agama Islam. Apa dia ingat tiba-tiba boleh muncul macam tu dalam otak, dalam pemikiran? Tak ada. Yang kedua, isunya adalah apabila masing-masing cuba nak convert each other. Kita nak kena terang agama Islam ni supaya mereka masuk Islam. Kita kena terangkan agama Kristen supaya mereka masuk Kristen. Itu jadi isu. Tak, tuan-tuan, Islam ni adalah lebih baik kita menerangkan agama dan keindahan agama kita. Dan kedua, ketiga, satu lagi grup yang duk attack agama lain. Ini saya tak berkenan juga. Kita duk attack, agama kau tak betul, agama kau tak betul, agama aku saja yang betul. Ini jadi isu. Jadi kau kata agama Islam ni tak betul? Bukan. Jangan kata apa yang aku tak kata. Tuan-tuan, kita ceritakanlah keindahan agama kita. Dia ceritakanlah keindahan agama dia. Nak pilih tak pilih itu cerita pilihan masing-masing. Yang utama sebenarnya bila kita dengar, kita faham, ini kedudukan dia. Ini pandangan mereka. Ini posisi mereka. Kristian di Sarawak begini. Pecahnya sebegini. Grupnya sebegini. Di Sabah sebegini. Di Semenanjung sebegini. Di kalangan orang Cina sebegini. Di kalangan orang Ulu sebegini. Di kalangan orang Kadazan sebegini. Bagi Islam, kita kena faham sebegini. Islam melihat sebegini. Di kalangan Salafi sebegini. Di kalangan bukan Salafi sebegini. Ada pandangan di antara Salafi dan juga bukan Salafi. Di antara Asy'ariyah, Maturidiyah, di antara Salafiyah, ada pandangan yang berbeza-beza. Jadi benda sebegini yang sebenarnya orang Islam sendiri tak faham. Ada. Ada. Kalau kita sendiri pun keliru, habis tu kau ingat orang bukan Islam akan faham? Tak payahlah kita ceritakan yang kompleks-kompleks. Kita ceritakan yang asas. Dia orang dah duduk puluhan tahun dalam negara kita, lahirkan negara kita. Takkan dia tak faham agama Islam? Engkau sendiri pun tak faham agama Islam macam mana? Kau nak harapkan dia orang tak belajar agama Islam tu faham? Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah saja. Itu saya bagi contoh pasal pegang anjing haram. Saya tanya, apa hukum pegang anjing? Majoriti orang yang saya tanya, dia kata, tengoklah basah ke tak basah. Dia kata kalau basah haram lah. Kalau tak basah, kalau kering, kering tak haram. Tuan-tuan, mana datang basah haram tak basah tu, kering tu tak haram. Tuan-tuan buka balik buku fiqh. Kalau basah kena sertu. Kalau kering tak payah sertu menurut mazhab Syafi'i. Tak ada mazhab Syafi'i sebut haram. Dia kata sertu. Kalau bahasa yang orang tak betulnya sama. Tapi sama tu sebenarnya bukan perkataan itu, sertu. Sertu adalah bahasa yang betul, perkataan yang betul. You see bagaimana benda asas macam tu pun kita salah. Pegang anjing tak haram, tuan-tuan. Cuma kena sertu. Tak ada, kau silap pegang anjing. Exactly my point. Dalam buku fiqh membincangkan basah tak basah itu untuk sertu, bukan untuk halal atau haram. Halal atau haram tu untuk isu lain. Itu ada pandangan, ada cerita lain. Itu hukum lain. Di sini saja pun kita keliru. Itu orang Islam keliru. Bayangkan orang bukan Islam. Kan? Best. Saya saja bawa isu ni panjang, tuan-tuan. Sebab kita nak bawa ke tahun baru ni, tuan-tuan. Kita kena tukar pemikiran kita. Jadi Islam yang lebih pertengahan. Islam yang tidak ekstrim. Liberal tu satu hal lah, tak Islam dah. Terlalu ekstrim sampai Allah. Ini antara ghurur. Ulu ni berlebihan. Contoh dalam semayang. Contoh. Bila nak masuk niat. Astagfirullah. Imam Syafi'i menulis dalam Ihya Ulumuddin. Ini antara contoh orang yang berlebihan, melampau dalam, bukan melampau, tapi berlebihan.
Niat mudah, tuan-tuan. Islam ajar mudah, tetapi kita yang menyulitkan. Tahun 2024 ini insya-Allah kita bawa yang baru. Baik. Langkah Dubai. Okey. Ini kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man Langkah Dubai hanya drama rekaan Jcom. Shah Alam, Jabatan Komunikasi dikatakan sengaja mereka cerita wujudnya gerakan menjatuhkan Perdana Menteri. Dikenali sebagai langkah Dubai yang dirancang dan didalangi pemimpin pembangkang demi menutup pelbagai kelemahan kerajaan perpaduan sekarang. Menurut Tuan Ibrahim Tuan Man. Untuk makluman Sina, saya nak langgan premium tak boleh. So tolong kan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, ini adalah kerja Jcom. Jcom yang buat cerita ni, tuan-tuan. Cerita ni bukan Jcom. Saya bukan Jcom, tuan-tuan. Saya sebut 750 juta tu sebelum langkah Dubai ni berlaku lagi. Yang sebut kerajaan akan tumbang tu Papa Gomo. Yang sebut itu Papa Gomo dan juga Salim tu. Dua-dua ni orang atuk. Kita kena ingat dua-dua ni mereka makan dengan atuk sekarang ni. Now, isu dia adalah bila lepas itu gagal pada 22 hari bulan Disember, saya kata saya dapat maklumat daripada intelijen 750 juta nak dibawa masuk sebab langkah pertama gagal. Langkah pertama gagal. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, sebab Jcom komen semalam, saya kata Jcom silap. Dengar live saya semalam, saya kata Jcom silap dalam isu ni. Saya kata bukan langkah kajang, sebenarnya cerita lain. Nak tahu lebih lanjut, dengar live sampai malam tadi. Tapi poin saya begini, tuan-tuan. Adakah PAS tak tahu langkah ini atau dia buat-buat tak tahu? Sebab kenyataan daripada lawyer Bersatu lain bunyi. Kita dengar. Bersatu, MP ada hak perlembagaan tarik balik sokongan pada PM. Tindakan seseorang ahli parlimen menarik balik sokongan mereka kepada Perdana Menteri adalah sebahagian daripada hak demokrasi, kata Bersatu. Timbalan Pengurusi Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Bersatu, ia juga bukan seperti didakwa Jcom yang menganggap usaha berkenaan sebagai perbuatan khianat. Mengulas kenyataan daripada timbalan Jcom, Ketua Pengarah Jcom Ismail Yusof, usaha untuk menjatuhkan kerajaan sama ada ia suatu benar atau sekadar hailan, Bersatu amat mengejutkan apabila dilabel sebagai pengkhianatan. Baik, tuan-tuan. Ia tidak dianggap sebagai pengkhianatan sebab sedangkan yang meluluskan Akta Anti Lompat Parti adalah Bersatu sendiri. Kalau Bersatu menganggap ia hak perlembagaan, kenapa Bersatu bersetuju untuk meluluskan Akta Anti Lompat Parti? Itu soalan saya kepada peguam tersebut. Saya sebenarnya, to be honest, saya tak setuju kepada Akta Lompat Parti kerana bagi saya ia bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi perlembagaan telah berjaya diubah, menyebabkan siapa yang lompat akhirnya jatuh. Baik, tak apalah. Now, Bersatu komen dekat situ. Adakah PAS tak tahu? PAS tahu. PAS sedar. PAS aware. Tetapi kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man buat kenyataan sedemikian disordi? Kerana Tuan Ibrahim Tuan Man sudah malu. Malunya kenapa? Telah diberitakan kepada pimpinan-pimpinan tertinggi, bersiap sedia tuan-tuan dan puan-puan. Syekh sekalian, tuan guru, kita bersiap sedia kerana kerajaan akan tumbang hari Jumaat ini. Tak tumbang. Kerajaan akan tumbang lepas langkah Dubai. Tak tumbang. Saya kata langkah Dubai bukan untuk nak menyerahkan SD. Bukan. Langkah Dubai melangkaukan duit tak berjaya, sepatutnya mereka bersetuju menyatakan mereka telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Saya sebut malam tadi. Mereka telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Itu yang nak dibuat oleh 10 orang UMNO, campur GPS dan campur GRS kononnya. Untuk itu berlaku, duit kena transfer dahulu. Kena pindah dahulu duit tersebut. Wang tu kena pindah. Tetapi wang itu tak tahu di mana sekarang ini. Hilang di mana. Disebabkan itu tidak berlaku, tak boleh mereka nak menghadap Yang Bertuan Agong menyatakan bahawa mereka ini semua telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Harapan mereka adalah supaya Yang di-Pertuan Agong memanggil sidang parlimen secara tergempar sebelum Yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Johor, mengangkat sumpah atau dilantik menjadi Yang Bertuan Agong pada 31 hari bulan Januari ini. That's what happened. Itu kisah, itu peristiwa, itu cerita. Sebab itu Ahmad Maslan kata pada hari ini, dia kata, langkah Dubai cuma fata morgana.
Seorang pemimpin UMNO menganggap dakwaan berlaku rancangan terancang untuk menjatuhkan kerajaan sebagai fata morgana dan seolah mustahil berlaku. Dia kata langkah Dubai itu hanya fata morgana. Untuk 30 ahli parlimen, kami sudah tanda tangan perjanjian kena bayar 100 juta seorang jika ingin lompat parti siapnya di X hari ini. Cuma saya nak cerita pada Ahmad Maslan perkara. Dia lupa satu perkara. Lompat parti 100 juta kalau dia tak lompat macam bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kata 750 juta. 100 juta dia bayar. Tak ada masalah. 10 orang 1 bilion. 750 juta baru 7 orang is. Baru 7 orang, 700 juta. Saya kata itu permulaannya. Siapa kata duit dia hanya 750 juta? Tuan-tuan, Pandora Papers, Daim 2.6 bilion atau 2,600 juta. Itu boleh beli 260 orang ahli parlimen tau. To put into perspective, boleh beli 260 orang ahli parlimen. Kita ada 222 orang ahli parlimen je. Kalau seorang kita bayar 100 juta, boleh beli semua ahli parlimen dan lebih-lebih lagi. Just to put into perspective lah. Faham tak? Jadi, tuan-tuan, langkah ini tidak berjaya, tidak akan berjaya dan insya-Allah kerajaan ini akan kekal. Kita telah berjaya menyekat katil-katil ayam. Kita menyekat katil-katil yang tidak kelihatan. Kita juga telah membukukan harta esmet di luar negara dengan AMLA. Kita telah berjaya melakukan. Dan alhamdulillah usaha-usaha ini insya-Allah kita akan terus gemblengkan dan pastikan. Dan terkini juga saya dapat berita lah, saya tak tahu betul atau tidak. Dia katakan aset anak Mahathir telah disita. Tapi itu tak pasti. Saya tak jumpa berita, saya jumpa berita daripada sumber yang mungkin tak betul. Tapi tak apa. Kalau itu berlaku tuan-tuan, dengan Datuk Seri Anwar sekarang ini disaman oleh Mahathir di dalam mahkamah dan bukti-bukti itu dibawa, kita akan dapat insya-Allah pastikan bahawa langkah-langkah apa sekalipun, langkah syaitan ini tidak akan berlaku. Dan kalaupun berlaku tuan-tuan, ketahuilah. Kalaupun berlaku, ketahuilah. Iswardi murni ada di sini. InsyaAllah. Selagi hayat di kandung badan, kita akan teruskan perjuangan ini. Ingat tuan-tuan. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada saya. Selamat malam. Selamat tahun baru. Semoga tuan-tuan sentiasa diberkati, tuan-tuan dan perempuan sentiasa diberkati dan diterima doa tuan-tuan dan perempuan dan dijadikan 2024 ini satu tahun yang lebih baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalam.